Assalamualaikum, salam sejahtera. Dan bersama saya Sanaya, ini waktunya untuk cerita. Dalam segmen dan juga cerita ini, kami bawakan kepada anda bagaimana sebenarnya corak-coret wartawan kita di lokasi. Dalam masa yang sama, dua perkara saya akan bawakan kepada anda. Satu, apa situasi dan keadaan terkini di Bacok Kelantan, dan seketika nanti kita nak melihat pula bagaimana perjalanan peliharaan kecil Don Cini. Jadi kita nak melihat dulu berkaitan dengan operasi dan juga mencari dan menyelamat SAR, yang mana dua lagi mangsa dalam tragedi bot terbalik dan karam yang dilaporkan Isnin lalu di perairan Bacok, yang kini disambung untuk mencari lagi dua mangsa yang dikuatiri lemas. Dan kita nak terus saja bersama dengan Muhammad Fandi Muhammad yang kini berada di Bacok. Kalau Fandi boleh ceritakan, kita tahu perkembangan dan juga situasi terkininya, dua lagi mangsa masih lagi belum diketemui, dan dalam masa yang sama Muhammad Fandi, melihat kepada situasi dan juga keadaan ini, bagaimana gerak kerja yang dilaksanakan oleh rakan wartawan termasuk Muhammad Fandi yang berada di sana, kalau boleh ceritakan secara menyeluruh Fandi. Baik, sebenarnya Ihsan, terima kasih Ihsan di Bukit Kewangan. Saya kata pada hari ini merupakan hari ke-6 berkampung di jeti pendaratan ikan Kuala Kemasin ini, di mana sejak daripada berita berkenaan dengan tragedi bot yang terbalik itu dilaporkan pada malam Ahad yang lepas, bermula pada keesokan paginya sehinggalah ke jam ini kita berkampung di sini. Dan bukan saja Astro Awani, sebaliknya media lain, media daripada Arus Perdana turut sama berada sepanjang masa di sini bagi membawakan laporan terkini dan juga berita terkini berhubung operasi pencarian dua lagi mangsa yang masih hilang. Kalau saya imbas sedikit mengenai kronologi kejadian, ianya merupakan satu kejadian yang pertama dan melibatkan satu angka yang agak tinggi jumlah yang mereka yang terkorban dan juga mereka yang hilang, dan sudah pasti situasi ini ataupun insiden ini akan menjadi satu tatapan dan juga follow up daripada semua pihak bagi mengetahui perkembangan dan juga apakah yang dilakukan oleh pihak berkuasa dalam usaha mengesan ataupun melihat pelbagai sudut berhubung dengan insiden ini. Dan bukan saja pengamal media, pasukan petugas dan juga pihak berkuasa, sebaliknya ahli keluarga termasuk mereka yang kehilangan yang masih menantikan berita turut berada sepanjang masa di sini daripada pagi sehinggalah operasi ditutup pada sebelah petang sekitar jam 7 malam, dan mereka pastinya hanya saluran berita ataupun saluran info yang boleh diperoleh hanya di kawasan ini saja, kerana di sinilah dijadikan pusat operasi ataupun markas operasi SAR yang dijalankan oleh pihak berkuasa. Dan SAR ini sebenarnya merakumi kawasan yang agak luas dan juga perairan yang penuh cabaran yang sudah pasti menjadi salah satu cabaran dan kekangan dalam usaha mengesan ataupun mencari bukti-bukti kehilangan mangsa itu, Ihsan. Jadi, kita tahu bukan sahaja rakan media, wartawan dan sebagainya, ahli keluarga juga turut bersama-sama di jeti berkenaan, dan dalam masa yang sama, dalam situasi dan juga saat getir ini, kita memerlukan pihak berkuasa bersama-sama dalam memastikan pencarian itu dapat diteruskan. Jadi saya percaya bersama-sama dengan Fandi ketika ini adalah Pengarah Maritim Negeri Kelantan yang merupakan Kapten Muhammad Nur Syam Asmawi Yaakob. Hello, Assalamualaikum Kapten. Kalau dapat dengarkan saya waktu ini. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh, Tuan Ihsan. Ya, jelas. ya. Tuan, kalau boleh Tuan berkongsikan dengan kami di Astro Awani, kita tahu selepas 6 hari seperti yang dikongsikan oleh Muhammad Fandi tadi, bagaimana gerak pencarian, operasi mencari dan menyelamat yang digerakkan oleh Maritim dan juga kerjasama yang lain, bagaimana perkembangan dan juga situasinya setakat ini, Tuan? Setakat ini kita masih lagi belum menemui tanda-tanda bahawa mangsa berada di kawasan yang kita cari. Walau bagaimanapun, penemuan mangsa yang ke-6 itu memberi petunjuk yang sangat besar kepada pasukan mencari dan menyelamat untuk meluaskan lagi sektor pencarian.
kita menggunakan pelbagai kaedah yang boleh untuk memastikan pencarian ini memberi kesan yang cepat. Sebab kita dalam mencari dan menyelamat, kita memerlukan kepantasan untuk mencari mangsa-mangsa yang masih hilang. Dan corak pencarian itu berbeza daripada hari pertama, kedua, ketiga, keempat, selepas masa kelima ditemui, selepas masa keenam ditemui. Dan besok juga dia akan berubah corak mengikut kesesuaian semasa lah. Untuk hari ini masih lagi belum ada tanda-tanda dan insya-Allah kita akan cuba sedaya upaya Tuan Ehsan untuk mencari 2 lagi mangsa yang masih belum ditemui. Tuan, dalam situasi dan juga keadaan ini, kita bermain dan juga bergolak dengan pelbagai emosi. Yang utamanya adalah bagaimana untuk kita dapat mencari mangsa yang hilang berkenaan. Tetapi dalam masa yang sama, petugas dan juga anggota berkuasa berdepan dengan situasi keluarga yang berada di tempat kejadian, termasuk rakan media untuk mendapatkan berita dan sebagainya. Bagaimana bentuk koordinasi yang dilaksanakan oleh pihak Tuan Maritim khususnya dalam memastikan perkara ini berjalan dengan baik, lancar dan juga sempurna, seterusnya dipermudahkan dari setiap sudut, Tuan? Okey, untuk sektor pencarian pada hari ini dan juga apa yang disebutkan tadi, kami cuba mempelbagaikan. Sebagai contoh, bantuan daripada agensi-agensi yang bersama kami sangat membantu. Dan dari segi koordinasi sangat padu dan sangat baik sebab masing-masing tahu apa yang perlu dilakukan oleh setiap agensi. Dan untuk emosi memang agak terkesan, tetapi untuk kami pasukan mencari dan menyelamat, kami telah dididik dan dilatih sebegini. Tapi orang kata untuk fokus yang perlu diberi perhatian adalah kepada keluarga mangsa yang masih lagi belum ditemui. Untuk kaedah menangani secara cepat, saya menggunakan pendekatan yang agak tradisional, iaitu saya sendiri sebagai pengarah Maritim Negeri Kelantan cuba menyantuni mereka, turun ke laut sendiri, balik daripada laut saya bercerita kepada mereka apakah situasi semasa, dan itulah yang kami lakukan untuk memastikan mereka rasa dekat dengan kami, pasukan penyelamat. Jadi saya nampak itu sahaja cara yang kami boleh lakukan kerana harapan yang mereka letakkan kepada pasukan mencari dan menyelamat ini sangat tinggi. Jadi apa yang kita boleh lakukan, pasukan mencari dan menyelamat ini perlu berusaha bersungguh-sungguh. Di samping tu kita kena sampaikan kepada mereka apa yang kita buat, keadaan laut macam mana, apakah kemungkinan berlaku, sektor mana kita cari dan apakah kemungkinan-kemungkinan. Cuma saya lebih menekankan kepada operasi mencari dan menyelamat, walaupun ada yang berkata demikian, berkata begini. Saya memberitahu keluarga, kami tidak pernah mengatakan mangsa telah hilang ataupun meninggal. Kita mencari dan menyelamat. Kita masih beranggapan mangsa masih selamat. Jadi pegang kepada perkataan itu, dan kami pasukan mencari dan menyelamat berpegang juga kepada perkara itu. Ya, kita mencari dan menyelamat. Kita cuba sedaya upaya. Di hujung tu nanti kita tengok macam mana hasilnya. Ya, itulah yang saya nampak, apa yang saya boleh ulas lah untuk hari ke-6 ini. Tuan, operasi hari ke-6, kita tahu seperti yang Tuan sebut tadi, setiap hari berbeza gerak kerja dan juga gerak penyelamat yang dilaksanakan. Tetapi untuk hari ini, apa cabaran utama dan juga cabaran paling besar yang terpaksa ditempuh oleh semua agensi yang terlibat dalam operasi pencarian ini, Tuan? Untuk hari ke-6, saya sendiri telah turun ke laut dan baru saja balik. Saya melihat keadaan laut pada pagi tadi sampai ke petang ni agak tenang. Angin pun agak menyebelahi kita lah, saya tengok. Jadi untuk keadaan di sana tiada apa masalah. Cuma yang paling besar adalah sektor pencarian semakin luas. Itu saja, sektor pencarian makin luas dan orang kata dia punya pergerakan mangsa-mangsa tu makin tidak menentu. Ada yang mencari sebelah timur, ada yang mencari sebelah barat. Nelayan dan pemancing mencari sebelah sempadan Malaysia Thailand. Pasukan mencari dan menyelamat yang menggunakan sistem SAROC atau sistem yang begitu canggih untuk mencari mangsa dalam search and rescue ini mencari ke arah pulau perhentian. Jadi di situ kita nampak koordinasi yang agak baik, walaupun
kawasan itu luas dan juga nelayan-nelayan yang berada di laut, pelantar minyak, kita dah maklumkan supaya mereka memberi bantuan yang sewajarnya. Jadi cabaran sekarang ni masuk hari ke-6 dia makin luas, makin susah kita nak jumpa. Ibaratnya kita mencari setitik nila di tengah lautan yang luas lah, saya nampak begitu. Kalau kita menggunakan aset udara juga, dia agak terhad juga dia punya pergerakan. Jadi apa yang saya gunakan sekarang ini untuk mengatasi cabaran ini, saya menggunakan kaedah yang tradisional lagi sekali, iaitu menggunakan bantuan nelayan-nelayan, pemancing-pemancing yang sedia ada di laut. Mereka pergi menangkap ikan, mereka pergi memancing. Bot-bot yang nelayan tempatan ada yang bersauh di laut seminggu, 2 minggu. Jadi bila arus air bergerak ke arah mereka, saya berharap agar mereka dapat menemui mangsa dengan selamatlah, insya-Allah. Saya nak bersama dengan Muhammad Fandi seketika. Fandi, kalau kita tahu bila kita menyebut media, kita antara yang menjadi perantara di antara pihak berkuasa dan juga mereka yang menonton, terutamanya di saluran Astro Awani untuk mendapatkan perkembangan lanjut dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama, bagaimana gerak kerja Muhammad Fandi bersama dengan rakan-rakan yang lain dalam memastikan berita ini tepat, betul daripada maritim sendiri, daripada anggota berkuasa sendiri, untuk disampaikan pula kepada mereka yang terlibat, penonton dan juga masyarakat Malaysia khususnya? Sebenarnya Ihsan, pada hari pertama dan juga kedua kita agak sukar untuk mendapatkan maklumat dan juga perincian mengenai tahap pengoperasian pencarian di lautan ini. Ini kerana kami dan bukan saja kami, sebaliknya pihak berkuasa yang berada di pusat operasi ini menghadapi masalah komunikasi dengan pasukan mencari dan menyelamat di tengah lautan itu. Untuk itu sudah pasti maklumat yang kami terima itu agak lewat. Namun begitu, kami cuba berusaha mendapatkan cerita-cerita ataupun story-story berkaitan, seperti kita menemu ramah keluarga, kita mendapatkan gambaran daripada nelayan-nelayan, kerana di sini Ihsan merupakan satu perkampungan nelayan. Dan di sini juga merupakan pintu masuk dan laluan untuk bot-bot nelayan pesisir pantai, termasuk juga bot laut dalam yang akan terus ke muara sungai, terus masuk ke pakirnya. Jadi kita sempat untuk melihat ataupun meninjau ataupun mendapatkan komentar mereka mengenai keadaan laut pada hari ini, bagaimana cuaca pada hari ini. Dan setiap hari pihak APMM akan menyalurkan maklumat pada sebelah tengah hari dan juga pada sebelah petang. Dan daripada situ kita akan dapat gambaran bagaimana rangka story ataupun rangka cerita yang akan kita ketengahkan pada esok hari. Dan sudah pasti kita ingin bawakan bukan sahaja Astro Awani, bahkan media surat khabar juga ingin membawakan laporan yang terperinci berhubung dengan operasi pencarian. Kerana ini Ihsan merupakan satu tragedi yang saya kira dalam beberapa tahun ini merupakan tragedi yang besar dan mendapat perhatian yang perhatian yang khusus kepada masyarakat dan juga kepada rakyat di seluruh Malaysia ini, Ihsan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Muhammad Fandi, Wakil Astro Awani di Kelantan, dan juga Pengarah Maritim Negeri Kelantan, Kapten Muhammad Nur Syam Asmawi Yaakob, atas perkongsian itu tadi. Dan pastinya kita akan bawakan perkembangan ini dari semasa ke semasa, bagaimana operasi yang dilakukan sehingga ke penamatnya nanti, dan pastinya Muhammad Fandi juga akan memberikan informasi dan juga berita terkini kepada anda. Baik, kita nak berhenti rehat seketika, kita kembali selepas ini dalam cerita.